Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا زدنا علما ينفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Baik muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang barakah ini kita berada pada tiga keberkatan. Keberkatan yang pertama, keberkatan kita berada pada waktu yang terbaik, disaksikan oleh para malaikat dalam keadaan pengetahuan Allah. Waktu yang terbaik ini ada dua waktu, sebagaimana disebut di dalam hadis. Satu hadis menyebut berkaitan tentang jaminan syurga, dan hadis yang kedua berkaitan tentang jaminan terpelihara daripada neraka. Kedua-dua hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan tercatat di dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau sesiapa yang nak jadikan sebagai rujukan. Hadis yang berbunyi, man shalla al-bardain, siapa yang solat al-bardain. Solat al-bardain iaitu solat subuh dan juga asar secara berjemaah, dakhalal jannah, nescaya mereka akan masuk syurga. Baik, hadis yang kedua, la yali jannah, tidak akan masuk ke dalam api neraka, man shalla, siapa yang solat al-bardain, siapa yang solat subuh berjemaah, dan siapa yang solat asar secara berjemaah. Dua solat ini di antara solat yang penting kerana berada pada dua waktu yang penting. Sebagaimana saya sebutkan di awal, kita berada pada waktu yang paling berkat. Berkat pada waktu ini kerana ada malaikat yang bertukar shift ketika kita sedang solat tadi. Sebagaimana disebut di dalam hadis, yata'aqabun malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Silih berganti malaikat yang bertugas pada shift siang dan malaikat yang bertugas pada shift malam. Malaikat bertugas shift siang ini dia akan bermula ketika waktu subuh dan diakhiri sampai ke waktu asar. Malaikat yang bertugas pada waktu malam bermula pada waktu asar dan mereka akan mengakhiri sampai ke waktu subuh. Apa kerja dua malaikat ini? Malaikat ini kerjanya mencatat dan membawa buku catatan amalan. Kerja malaikat ini adalah mengangkat buku catatan amalan yang dilakukan oleh kita pada setiap hari dalam dua masa ini, waktu siangnya dan waktu malam. Sehingga mereka setelah mana mereka diangkat buku catatan amalan, mereka bertemu Allah dalam keadaan Allah mengetahui. Allah bertanya kepada malaikat ini, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-Ku? Kata malaikat ini, taraknahum fahum yusallun wa atainahum fahum yusallun. Kami tinggalkan mereka ini dalam keadaan mereka sedang solat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang bersolat. Maknanya adalah waktu malaikat angkat buku catatan amalan tadi, orang tu dia tengah solat. Konoknya orang bila mana buku catatannya ini diangkat di hadapan Allah dalam keadaan Allah tengok hamba dia tengah solat. Waktu itulah dipersembahkan buku catatan amalan. Seumpama kita katakan kita seorang pekerja. Kita ni pekerja yang dedikasi. Bila kerja yang berdedikasi, apa yang kita buat? Kita buat sungguh-sungguh. Kebetulan waktu kita tengah buat kerja dengan tekun, bos datang. Bos datang dan tengok kita. Bos kita suka, kita pun lega. Dia tengok time kita tengah buat kerja. Mau time kita tengah berehat, kan kita tak seronok. Contoh, saya
dapat satu anugerah, tu orang panggil rezeki terpijak lah. Kita bukan baik mana pun. Kebetulan hari tu terawal datang ke office. Kelas pukul 8, 7.50. Pergi je lah kelas, duduk dalam kelas. Anak murid tak datang lagi. Waktu dekat MMU dulu. Kebetulan waktu tu bos buat spot check sebab ada petugas yang kadang kalau pensyarah datang ke kelas lambat. Anak murid dah sampai, guru tak sampai. Jadi dia buka pintu pukul 7.50 sebelum kelas. Patutnya kalau saya tak datang lagi pun tak ada masalah. Dia buka pintu, ngam-ngam. Saya pun tunggu kat meja. Tunggu anak murid datang. Dia kata, bagus. Dia kata, Ustaz Najib datang awal sebelum kelas dah datang. Kita adalah hati, kita kata, hari ini kebetulan. Nampak? Okay, itu pun kita seronok. Bagaimana kalau kita buat sungguh-sungguh. Dan Allah tengok tiap-tiap hari. Hamba dia ni tak pernah culas. Walaupun sekali, dia adalah di kalangan orang yang datang awal ke masjid. Sebab itu di sana ada satu bab. Sebab tu saya malah bawa buku ke ni lah. Saya bawa buku ni nak cerita pasal benda lain ni. Ni dia dah pergi cerita benda lain pula. Tak apalah. Baik, cerita dia. Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi ni sentiasa bagi tasjih. Tasjih ni motivasi kepada para sahabat. Untuk apa? Untuk datang awal. Untuk datang awal ke masjid. Nabi SAW sentiasa bagi motivasi kepada para sahabat datang awal ke masjid. Ada seorang saja yang sunat, jangan datang awal sangat. Yang lain semua kena datang awal. Siapa orang yang disunatkan untuk datang lambat sikit, iaitu Tuan Imam. Okay, Tuan Imam jangan main awal sangat. Imam sampai dulu, makmum tak sampai lagi. Imam ni dia sampai ngam-ngam waktu ketika dia nak jadi imam. Okay, waktu dia nak jadi imam, sebab tu kalau kita tengok sebahagian masjid yang besar, imam dia takkan masuk pintu biasa. Imam dia akan masuk melalui pintu imam. Termasuk di Masjid An-Nabawi. Nabi SAW dia akan keluar daripada hijir dia, dan dia keluar tu dia tak ada buat benda yang lain lah. Dia keluar, dia terus mendirikan solat pada waktu tersebut. Sama juga ketika solat Jumaat, ketika mana solat hari raya disunatkan bagi imam untuk tidak datang awal. Maka imam datang ni, dia tidak buat benda yang lain lah, mereka terus menunaikan ataupun mengimamkan solat pada waktu tersebut. Ini imam datang awal, imam tu takbir raya 3 pusingan lah, tak habis-habis lagi. Kemudian baru dia naik. Imam dia datang tu ngam-ngam orang tak. Okey, imam dah sampai. Imam solat 2 rakaat, bangun saja, terus dia pergi solat. Dan begitulah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, apa yang Nabi berikan motivasi pada para sahabat ni, Nabi kata, "Lau ya'lamun nas." Kalau manusia tahu ma fil nida, apa yang ada pada azan, wa ma fil saffil awal, dan apa yang ada pada saf yang pertama ini, summa lam yajidu illa istahamu. Kemudian kamu tak mampu, tak boleh dengar azan dan tak mampu nak duduk saf yang pertama ni, melainkan undi. Lastahamu fi. Undi pun kamu akan sanggup datang. Maka Nabi SAW kata, hampa ni, korang ni, kalaulah korang tahu pahala apa yang korang dapat ni. Yang pertama, pahala dengar azan, kemudian diam. Ataupun pahala orang yang duduk dalam masjid tunggu azan. Kalau hampa tahu apa yang ada di sebalik dengar azan ni, pasti takkan siapa pun nak lepaskan peluang tersebut. Dan kalau hampa tahu apa yang ada pada saf yang pertama ni, kalau hampa tahu, pasti hampa takkan lepaskan peluang tersebut. Melainkan sanggup untuk kita bayar pun kita akan bayar kalau tahu apa yang ada. Tapi kita tak tahu pada waktu tersebut. Sebab tu beruntung dan berbahagia siapa yang mai awal tadi. Siapa yang datang sebelum azan berkumandang. Bila dia datang awal, maka dia tunggu. Dia tunggu apa? Dia tunggu azan. Yang pertama dia datang tadi tu, dia datang dalam keadaan gelap gelita. Orang yang datang gelap gelita ni, yang solat, dia main solat isyak, dia berjalan kaki. Kemudian dia datang solat subuh, berjalan kaki. 2 waktu ni waktu yang gelap. Nabi kata, "Lau ya'lamun nas ma fil atamati." Kalau manusia tahu apa yang ada pada kegelapan. Kegelapan ni pada 2 waktu ni.
subuh dan juga waktu asyak. Kalau orang tahu apa yang ada pada kegelapan ni, la atauhu walau kana habwan. Kamu sanggup datang walaupun merangkak pun kamu akan sanggup datang. Kalau tahulah. Baik, apa yang ada pada kegelapan yang tuan-tuan datang awal tadi sebelum azan tuan-tuan dah datang lah. Di sana ada satu hadis yang sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis yang berbunyi, Basyiru al-masya'in fi dhulumat binurin tamin yawmal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada para pejalan-pejalan kaki di dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Basyiru al-masya'in. Sampaikan kabar gembira kepada para pejalan-pejalan kaki yang berjalan ketika gelap dengan cahaya yang penuh ketika hari kiamat kelak. Baik, hadis ini motivasi kepada para sahabat yang sanggup keluar daripada rumah ketika gelap. Dia berjalan kaki dalam keadaan gelap dan dia datang ke masjid untuk menunaikan solat subuh berjemaah dan solat asyak berjemaah. Apa dia akan dapat? Al-Quran menceritakan, Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaqulun. Cahaya yang ada di akhirat ni iaitu cahaya saat ketika mana kita berada ataupun nak melintas di tiang sirat. Di tiang sirat ni tuan-tuan, yang tempat kita nak melintas ni jarak perjalanan yang qil dikatakan 1500 tahun perjalanan dunia. Perjalanan dunia 1500 tahun. Kalau siapa nak melintas di tiang sirat ni mengikut kiraan dunia. Sahabat kita daripada kampung Kamboja, dia kata, Ustaz jom di mana? Ikut balik kampung saya. Kat mana kampung? Kamboja. Tu dia saya kata. Naik apa? Kita naik van. Saya nak pergi ambil baju. Saya nak ikut, jom kita pergi berjalan. Berapa jauh perjalanan? Dia kata perjalanan sekitar 3,000 km. So 2 malam kita kena bermalam ke atas jalan. 3,000 km. Kita dengar bunyi 3,000 km, 300 km pun kuat. Daripada Melaka nak pergi ke KL, 2 hari lepas ke semalam tu, saya pergi ke KL mengambil masa 4 jam perjalanan. 4 jam perjalanan tu Allah sahaja yang mengetahui. Itu duduk, ada orang bawa, aircon buka. Macam mana nak melintas di tiang sirat? Di bawah di tiang sirat itu bukan ada R&R, bukan ada sungai boleh pergi tengok, ada orang nak memancing tuan-tuan. Nama di tiang sirat tempat yang paling dahsyat kerana di bawahnya adanya neraka jahanam. Bawah di tiang sirat tu neraka jahanam. Nak jalan ni 1500 tahun perjalanan ni. Ada yang berlari, ada yang terbang, ada yang menunggang kenderaan, ada yang berjalan mengesot, ada yang ditarik jatuh dalam neraka, ada yang meneruskan perjalanan. Orang yang terakhir yang melintas di tiang sirat, dia orang terakhir sampai dekat hujung adalah orang yang berjalan ataupun mengesot dengan menggunakan sedikit cahaya yang ada pada ibham dia. Ibham ni ibu jari kaki. Cahaya ni pula sekejap dia menyala, sekejap dia terpadam. Sekejap dia menyala, sekejap dia terpadam. Ketika menyala dia mengesot sikit. Ketika terpadam dia duduk diam. Tak 1500 tahun macam mana kalau dah berjalan sampai macam tu? Ada orang yang sepantas kilat. Baik. Maka soalannya, dengan apakah mereka berjalan dan bagaimana ada yang cepat, ada yang lambat? Cepat dan lambat bergantung dengan berapa banyak cahaya yang dia ada. Baik, soalan mungkin pernah dibincangkan. Mungkin tuan-tuan pernah mendengar ceramah Isra' dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj dibincangkan, kecepatan Nabi SAW bergerak daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa naik pergi ke langit sampai bertemu dengan, sampai ke Sidratul Muntaha. Jarak jauh ni daripada bumi nak tembus langit pertama pun tak tahu bila boleh sampai. Ini kan pula sampai ke Sidratul Muntaha. Dibincangkan kecepatan apa tu, naik malam yang sama, turun malam yang sama. Akhirnya dikeluarkan satu statement, kecepatan yang paling cepat adalah kecepatan cahaya. Cahaya adalah pergerakan yang paling laju yang ada dalam alam maya ini. Maka Allah jadikan cahaya itu ditransferkan. Dan itulah pahala-pahala kita yang kita ambil dekat dunia. Semua pahala yang kita ambil dekat dunia ni, Allah akan tukar gantikan dia dan jadikan dia satu tenaga.
Yang mana tenaga inilah yang akan menjalankan kita di hari akhirat kelak dalam bentuk cahaya. Makin banyak pahala, makin bercahaya. Makin banyak pahala, makin banyak cahaya. Sebab tu diceritakan kisah bagaimana orang-orang munafik dan orang beriman ketika berada di akhirat. Yauma yaqulul munafiqina wal munafiqatu lillazina amanu dhuruna nahtabis min nurikum. Hari ketika orang-orang munafik berkata kepada orang-orang beriman yang lelaki dan perempuan. Oh, dia kata, Pak Haji. Dia kata, Pak Haji, unzuruna naqtabis min nurikum. Boleh tak tolong tunggu sekejap? Kami nak tumpang cahaya kamu. Dia kenal ni dengan kita kat dunia ni. Dia mungkin orang Bukit Rambai, dia mungkin orang kampung sebelah, dia mungkin sahabat kita ni yang kita dah pernah kenal dengan dia dulu dekat dunia. Kita pergi laju lagi dengan dia daripada dia pasal kita naik datang solat subuh, kita main solat asyak, kita berjalan pergi tolong orang, kita banyak buat kebajikan. Jadi Allah jadikan kita ni berjalan dah duduk kat depan. Kawan kita yang seorang ni tertinggal dekat belakang, dia nak jalan tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal tak nampak. Pasal apa tak nampak? Pasal tak ada cahaya. Allah rakamkan perbualan orang munafik dengan orang beriman ketika berada di hari akhirat. Orang munafik kata, dia kata, yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat. Hari orang munafik lelaki, hari orang munafik perempuan berkata lillazina amanu, kepada orang yang beriman yang dia kenal. Unzuruna naqtabis min nurikum. Tolong tunggu sekejap, kami nak tumpang cahaya kalian. Apa jawab orang yang beriman lelaki dan perempuan bila orang munafik ni minta tumpang cahaya dia? Dia kata farji'u wara'akum. Dia kata kembalilah kalian ke belakang, kerana kami dapat cahaya ini ketika kami berada di belakang. Masuk di belakang, di dunia dahulu. Kami dapat cahaya yang menjadikan kami boleh berjalan ni ketika di dunia dahulu. Sebab tu Allah gambarkan mereka dengan berkata nuruhum yas'a. Cahaya itu berjalan bersama dengan mereka. Baina aidihim wa bi aimanihim, pada anggota mereka dan di sebelah kanan. Kenapa sebelah kiri tak ada cahaya? Sebelah kiri adalah lubang neraka. Dan ditarik orang munafik jatuh melalui sebelah kiri dan mereka akan jatuh ke bawah. Jadi kita orang beriman akan berjalan dengan cahaya tersebut. Di mana cahaya ini dapat? Salah satu daripada cahaya ini, sebagaimana hadis Nabi SAW sampaikan kabar gembira kepada para pejalan kaki binurin tamin, dengan cahaya yang sempurna yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Maka sahabat dia tak nak lepaskan peluang ni. Maka sebab tu mereka berlumba-lumba jaga waktu subuh dan juga menjaga waktu solat asyak berjemaah. Baik, mereka pun datang. Imam An-Nawawi menyebut di antara salah satu bid'ah pertama berlaku di zaman selepas wafatnya Nabi SAW. Apa dia bid'ah pertama yang berlaku ni? Bukanlah bid'ah ni bid'ah yang haram. Tak. Dia kata benda yang tak berlaku zaman Nabi, tapi berlaku zaman selepas daripada Nabi SAW. Orang berjalan berpusu-pusu menuju ke Masjid Nabawi dengan menggunakan jamu. Pakai jamu. Apa dia jamu? Iaitu dah tak ada macam torchlight lah kita ni. Masa gelap, bila gelap bawa cahaya, berjalan pakai cahaya. Kemana mereka ni? Pergi ke masjid. So kata Imam Nawawi, di antara benda-benda baharu yang tak berlaku di zaman dahulu, tapi berlaku di zaman selepas kewafatan Nabi SAW, manusia pakai lampu. Zaman sahabat kenapa tak pakai jamu juga? Kerana mereka berpegang dengan hadis ni, Allah akan bagi cahaya orang yang berjalan dalam gelap. Sampai macam tu sekali mereka beramal. Nak ceritakan dahsyatnya mereka berjalan kaki. Kemudian yang kedua, benda baharu berlaku selepas kewafatan Nabi ni, manusia mula menunggang kenderaan untuk datang ke masjid. Zaman sahabat ni tak ada orang yang menunggang kenderaan, semua berjalan kaki. Semua berjalan kaki kerana nak ambil kelebihan apa yang Nabi SAW sebut. Apa kelebihan yang kita-kita yang berjalan kaki ni, tuan-tuan? Tuan-tuan baca surah Yasin, bukan? Bila tuan-tuan baca surah Yasin, ada orang baca 40 tahun surah Yasin, dia pun tak tahu cerita apa surah Yasin ni, bukan? Apa dia? Kita lah. Baca tiap-tiap malam, ada baca. Ada yang seminggu sekali, ada sebulan sekali, tapi tak tahu apa cerita di dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin ni ada satu ayat. Ayat Allah berkata, iaitu ayat berkaitan tentang
Kalau siapa yang perasan ada ayat tu cerita tentang kami jadikan hidup dan kami jadikan mati. Kami jadikan hidup, kami jadikan mati. Kami tulis setiap langkah kaki kamu dan kesan langkah kaki kamu. Semuanya tertulis. Dan kami akan bawa datang pada satu hari kelak dengan bukti yang terang. Siapa tahu ayat apa? Ayat apa dalam surah Yasin? Saya terjemuh sebut bahasa Melayu. Yang bahasa Arabnya apa? Macam mana? Siapa tahu? Tak tahu. Ingat, siapa ingat ayat dia? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baik, apa ayat terjemahan ayat ni? Maknanya hafal ramai ayat ni tapi kita tak tahu cerita apa. Sekejap lagi saya sebut asbabun nuzul dia. Ayat ni terjemahan dia, Allah kata kami ni menghidupkan yang mati. Selepas kamu dah mati, kami hidupkan balik. Semua kita ni akan mati belakang. Berapa ramai dah sahabat-sahabat kita yang dah meninggalkan kita ni. Ramai sangat-sangat dah sahabat kita yang meninggalkan kita. Allah kata kami akan hidupkan orang yang mati sampai masa dia kelak. Dan wanaktubu ma qaddamu, sampai ke hari ini kami masih duk tulis lagi. Allah melalui para malaikat masih mencatat dan menulis ma qaddamu, setiap langkah perjalanan dia daripada dia berusia baligh sampailah tuan-tuan hari ini. Malaikat masih tak lekang daripada duk catat. Duk catat apa? Malaikat duk catat setiap langkah kaki kita. Ada malaikat aja dia catat langkah kaki, dia catat langkah kaki. Ada malaikat yang catat perkataan kita, dia catat perkataan. Ada malaikat yang catat perbuatan kita, dia catat perbuatan kita. Tapi ada malaikat ni yang kerja dia ni catat kaki kita. Kerja dia catat kaki kita saja. Sehingga Allah kata, kami akan hidupkan yang dah mati, wa naktubu ma qaddamu, kami sentiasa menulis, masih menulis dan akan menulis. Ma qaddamu, apa yang dia telah langkah dengan tapak kaki dia, wa asaruhum, dan kesan tapak kaki dia pun Allah catat. Dahsyatnya bukan sekadar langkah kaki dia sampai ke tapak kaki dia, kesan tapak kasut, cok tapak kasut kita, hak pakai Asadi, hak pakai kasut Abibas, hak pakai kasut macam-macam jenama kasut lah dia pakai. Setiap tapak kasut dia tu, yang kalau dia pijak tempat yang ada air, dekat tapak kasut ada catatan. Kalau ketika dia pijak tu terkena debu, ada 100 debu dekat situ, debu tu pun dicatat. Punya dahsyat kalau siapa baca perincian. Wa asarahum, dan semua kesan daripada langkah kaki dia ni. Wa kulla syai'in ahsaynahu, semuanya kami audit. Allah audit. Ahsayna ni dalam bahasa Arab ni bukan maksud Allah kira. Kalau kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 1 juta, 100 ribu, 5,300, yang ni kita panggil kira. Kita panggil hisab, kira. Baik, tapi ataupun calculate kan. Tapi kalau ahsa, dia panggil audit. Audit ni macam mana? Audit ni ada untung rugi. Audit ada untung rugi satu. Yang kedua, audit ni daripada jumlah yang besar, figure yang besar, sampai kepada figure yang paling kecil. Yang paling kecil macam mana? 0.000000001. Maknanya bukan satu lagi dah ni, kecil lagi daripada satu. Tak cukup, Allah sebut lagi dalam Al-Quran benda yang paling kecil. Apa dia benda yang paling kecil dalam dunia ni? Benda yang tak nampak dengan mata tapi ada. Apa orang panggil ni? Macam-macam. Hak panggil atom, hak panggil zarah. Bahasa Arab, Al-Quran sebut zarah. Apa Allah kata? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat satu amalan walaupun sebesar zarah amalan tersebut, yarah, Allah akan pandang, Allah kira. Zarah ni apa? Tak boleh tengok dengan mata. Zarah ni tak boleh tengok dengan mata, tapi ada. Nak kena pakai satu alat, nak teropong dulu baru kita nampak. Walaupun sekecil itu pun Allah akan kira. So, dikira tapak kaki kita, langkah berapa langkah. Kemudian bukan sekadar langkah, kesan tapak kaki pun dikira juga. Dan semuanya akan tercatat dan tercatat. Di mana tercatat dan tercatat? Di dalam satu buku catatan. Malaikat tadi lah, malaikat bawa tadi tu. Maka buku catatan ini akan dipersembahkan. Bila dipersembahkan di hadapan Allah, apa berlaku dekat kita waktu itu? Ada hal terkejut buruk, ada hal seronok.
Terkejut buruk ni siapa? Dia tak sangka semua benda, termasuk benda yang tak elok ada. Allah kata wa wudi'al kitab, dia letakkan buku catatan di hadapan manusia. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fi. Orang yang buat beramal ni, buat sesuatu kat dunia ni, dia dapatlah tengok buku dia. Apa dia kata? Ya wailatana ma li hadzal kitab, ya Allah celakalah kami. Apa punya buku ni? Buku apa ni? Celakalah kami buku. Kenapa dia kata celaka? Dia tengok-tengok Allahu Akbar. Macam ni punya catatan, teramat halus catatan tersebut. Di mana dia melangkah, kat mana tempat dia langkah, apa benda yang dia buat, semua cantik, ada catatan. Setiap saat, second, semuanya ada catatan. Tak kata kejut. Wa yaqul ya wailatana ma li hadzal kitab, celakalah aku ya Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha lagi. Allah kata tak tinggal daripada benda yang besar sampai pada benda yang kecil, melainkan kami akan kira. Di Madinah ada satu kabilah, asbabun nuzul ayat ni. Ada satu kabilah ni nama dia kabilah Bani As-Salimi. Kabilah Bani As-Salimi ni, jarak rumah dia orang ni dengan Masjid An-Nabawi berapa jarak? Kiraan sekitar 15 km. Kat mana tempatnya kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, dibawa pergi ke Masjid 7. Di antara Masjid 7 ni, Masjid Fatah. Kat mana Masjid Fatah ni? Masjid Al-Ahzab ataupun Masjid Khandaq. Tempat berlakunya perang Khandaq. Tempat berlakunya perang Khandaq, kat situlah kabilah Bani Salimi ni mereka tinggal. Dia pun nak pergi ke Masjid Nabawi, dia terpaksa berjalan sekitar 15 km. Akak bincang ni di antara sahabat-sahabat mereka ni, bincang ramai-ramai, kita ni jauh sungguh rumah kita ni. Apa kata kalau kita pergi pindah duduk dekat sikit dengan masjid? Senanglah pergi masjid. Anggapan kita hari ni macam tu lah. Kadang kita pesan hampa ni, kalau besok-besok ni ayah nak pesan ni, besok kalau nak sewa rumah kau, nak beli rumah, hang jangan duduk beli rumah jauh daripada masjid. Beli rumah kalau ada masjid kat sebelah, itu lagi bagus. Beli rumah dekat dengan masjid, pasal senang dekat pergi masjid. Anggapan Bani Salimi macam tu juga. Kalau duduk tepi masjid, itu bagus. Dan paling lagi buruk kalau orang duduk tepi masjid, tak main masjid. Ini tak guna punya orang. Okey, baik. Rumah dekat masjid, tapi tak main masjid. Sebab cerita mereka ni duduk jauh daripada masjid. Sebab pada anggapan setengah orang ni, dia nak cari rumah dia dekat dengan masjid supaya dia dapat senang pergi masjid. Tapi anggapan itu juga berlaku dekat Bani Salimi ni. Maka kata kita tak boleh jadi macam ni. Asyik lambat, jauh pula, nak jalan penat. Apa kata kita pergi buat rumah dekat dengan Masjid An-Nabawi. Tuan-tuan yang sekarang ni dapat kapet baru ni, seronok bukan? Kapet baru. Dia punya wangi kapet tu tak hilang lagi ni. Setahun ni nak hilang bau dia ni. Seronok, kita sujud pun lembut elok. Jalan pun rasa tapak kaki kita berat. Tuan-tuan agak-agak Masjid An-Nabawi ketika mula-mula dibina tu macam mana keadaan? Saiz dia lebih kurang saiz ruang solat. Sedikit kecil sikit daripada ruang solat yang kita ada. Saya ingat saya sampai tiang ni lah pun. Jarak dia ada mempunyai berapa tiang? 6 tiang pada waktu permulaan. Dindingnya diperbuat daripada batu-batu hitam yang disusun di bahagian tepi. Kemudian dibuat pelepah tamar. Daun tamar tu ditutup pada bahagian hadapan, dijadikan bumbung. Dan masih lagi ada, iaitu pokok tamar yang ada di bahagian hadapan berdekatan dengan mimbar Nabi SAW sebelum dijadikan mimbar 3 anak tangga. Sebelum tu tak ada lagi. Nabi hanya berpegang pada pokok tamar pada ruang kiblat. Dan lantainya, lantai Masjid An-Nabawi adalah batu kerikil dan tanah sahaja. Tanpa kapet. Dan hampir tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang hidup di Madinah pada waktu tersebut yang tidak datang menunaikan solat berjemaah. Tidak ada. Walaupun lantai mereka hanyalah tanah dan batu kerikil sahaja. Dalilnya di antaranya salah satu hadis Nabi SAW yang kami baca beberapa hari yang lalu, tazkirah ketika hari Jumaat, iaitu orang yang suka main handphone. Waktu khutbah ni, dia duduk main handphone. Waktu khutbah Jumaat. Termasuk ketika khutbah, kalau dia duduk berzikir pakai tasbih sekalipun. Ni perangai orang kita. Baik, saya kata di sana ada satu hadis Nabi SAW melarang para sahabat bermain-main dengan batu kerikil ketika khutbah. Ada sahabat ni dia duduk, sebab dia duduk kat atas batu.
batu kerikil pasir ni. Jadi sambil-sambil duduk dengar khutbah, duduk pegang batu, duduk main batu. Nabi larang, dan perbuatan itu termasuk di antara perbuatan lagha, perbuatan yang sia-sia. Pegang batu pun tak boleh. Ini kan pula pegang handphone. Pegang batu pun tak boleh. Dan sahabat yang pegang batu tu bukan pegang batu biasa. Dia pegang batu, dia jadikan batu tadi tu sebagai alat untuk dia berzikir. Batu tadi tu, itu pun Nabi larang. Macam mana dengan orang yang pegang handphone ketika khutbah? Nak ceritakan zaman dahulu. Bukti yang kedua, kisah satu hari Nabi SAW ni masuk masjid. Masuk masjid, Nabi bawa satu pelepah tamar. Pelepah tamar ni dia macam pelepah pokok kelapa lah, dia bersabut, ada sabut. Jadi orang Arab ni dia jadikan pelepah tamar sebagai berus. Berus untuk nak berus sesuatu benda ya. Karena dia bersifat dengan sifat dia kesat. Satu hari ni tiba-tiba Nabi masuk dalam masjid, Nabi bawa batang pelepah tamar. Bawa batang pelepah tamar ni, Nabi jalan terus pergi ke arah mimbar, dekat arah kiblat. Sampai apa Nabi buat? Nabi rupa-rupanya Nabi pergi tengok ada satu kahak. Seorang hamba Allah ni, dia pergi buang kahak dalam masjid. Pasal apa yang dia sanggup berani pergi buang kahak ni? Pasal dia tak nak kapet macam ni. Mau kapet macam ni, buang kahak memang kena tumbuk dengan Tok Bilal. Baik, cari pasal punya hang. Dia kata aku baru pasang. Berapa minggu dah, seminggu dah. Sebulan dah. Baru sebulan aku pasang, hampir secalik hingut. Jangan kata hingut. Ni CCTV ni dia nampak ni tuan-tuan yang sapu di hidung dekat kapet ni. Okey, ada jenis passion. Sambil-sambil dengan kuliah ada korang hidung, lepas tu dia sapu kat kapet. CCTV nampak tuan-tuan. Nanti dia akan keluarkan sikit hari lagi. Bagi Tuan Bilal kita tenang sikit, nanti dia pergi check. Baik. Jadi Nabi SAW ni masuk, bawa pelepah, pergi kat depan, pergi buang kahak. Tuan-tuan bayanglah kalau mau kahak macam cendol semekam tu punya warna hijau tu, dia pergi buang dalam masjid. Nabi pergi sapu, ambil sapu buang. Dan habis sapu dah dengan pelepah tamar ni, Nabi tanya, siapa ada ambar? Ambar ni sejenis minyak wangi, bau kuat ni, yang bau dia keras. Sahabat tu kata ada, yang Rasulullah aku balik pergi ambil. Dia balik rumah ambil, buat main. Nabi ambil minyak wangi tu, Nabi sapu dekat tempat tu. Sapu tempat yang dibuang kahak tu tadi. Kemudian Nabi pusing ke arah para jemaah yang duduk dalam masjid. Nabi tanya mereka, siapa yang nak ketika dia solat Allah tak pandang dia? Sahabat semua tunduk. Nabi tengah marah. Nabi ulang balik, siapa yang nak ketika dia tengah solat Allah tak pandang dia? Sahabat kata tak nak ya Rasulullah. Kalau tak nak, ketika saat kamu nak buang kahak kalian, nak buang hingus, nak buang ludah, jangan buang arah kiblat, jangan buang sebelah kanan dia, maka buanglah di sebelah kiri ataupun pada pakaian dia. Maknanya diizinkan mereka waktu tersebut boleh buang kahak dewan ni kat dalam masjid. Boleh diizinkan buang. Maksudnya apa nak gambarkan, kerana lantai waktu tersebut, lantainya adalah lantai tanah dan batu kerikil sahaja, tanpa lapik sebarang lapik pun. Sampailah lantai itu dah jadi keras macam simen. Siapa yang dulu-dulu zaman duduk kat kampung, rumah kita dulu ni, ada yang rumah 2 tingkat, dapurnya bawah. Bahagian bawah tu dapur, bukan ada simen tuan-tuan. Tanah, semata-mata tanah. Tapi tanah tu jadi hitam berkilat. Kenapa hitam berkilat? Kerana dah tiap-tiap hari kita duduk pijak, jadi licin saja tanah tu. Walaupun tanpa simen. Dan begitulah keadaan yang berlaku di Masjid An-Nabawi. Kenapa tidak ada sekeping kapet pun dihamparkan sebagai hamparan ketika mereka bersolat, melainkan mereka hanya bersolat di atas tanah dan di atas batu kerikil pada peringkat permulaan Masjid An-Nabawi. Baik, cerita tadi. Jadi kita hari ni, maka Bani As-Salimi ni, apa berlaku kat dia orang ni? Dia orang ni datang nak duduk dekat masjid. Bila nak duduk dekat masjid ni, tak apalah. Nabi SAW dengar cerita dan tahu. Bila Nabi tahu, Nabi panggil kepala kabilah ni, Nabi tanya. Dengar cerita, kata nak datang duduk dekat masjid, bukan? Dia kata, ya Rasulullah, supaya mudah. Nabi SAW sebutkan 2 patah perkataan saja kepada mereka. Apa dia 2 patah perkataan ni? Dia rukum, khudwatukum. Dia rukum, khudwatukum. Dia rukum, khudwatukum. Apa makna dia rukum, khudwatukum? Rumah kamu, tapak kaki kamu. Rumah kamu, tapak kaki kamu. Rumah kamu, tapak kaki kamu.
Maksud rumah kamu, tapak kaki kamu tu, iaitu daripada rumah engkau nak main ke masjid, engkau menggunakan dua kaki untuk langkah. Bila engkau gunakan dua kaki untuk langkah ni, maknanya kiraan Allah berikan pada setiap langkah engkau. Makin jauh jarak rumah engkau, maka makin banyak kebaikan yang engkau dapat. Daripada rumah engkau ni, pergi ke masjid, rumah engkau, tapak kaki engkau. Allah kira. Allah turunkan ayat, kami hidupkan yang mati, kami catat berapa langkah tapak kaki dia. Dan kami bukan sekadar langkah tapak kaki dia, sampaikan kepada kesan tapak kaki dia pun, semuanya kami catat kat dalam buku. Untunglah orang yang banyak melangkah ni. Untung orang yang banyak melangkah, sehingga disebut di dalam hadis yang lain, langkah kanan angkat darjat, langkah kiri hilangkan dosa, pergi dan balik. Sebab tu Nabi kata, kalau korang tahu apa yang ada pada solat subuh berjemaah dan solat Asar berjemaah, nescaya kamu akan sanggup. Sanggup apa? Merangkak pun sanggup datang dan nak berada pada saf yang pertama ataupun menunaikan solat jemaah tersebut. Dan ini di antara kelebihan yang dibuktikan di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka sahabat-sahabat, kita berada pada keberkatan waktu yang paling terbaik. Waktu ini malaikat angkat buku catatan amalan kita, persembahkan kepada Allah. Malaikat tu kata, nanti ketika kami angkat buku catatan ni, Pak Haji ni tengah solat lagi. Ini buku catatan dia, wahai Tuhan. Kemudian dia kata, semalam kami pergi bagi balik buku catatan yang baru. Sama juga, dia tengah solat juga waktu asar. Berbahagia dan beruntunglah orang-orang yang datang ketika waktu subuh, pada waktu ini waktu yang berkat pertukaran shift malaikat. Berkat yang kedua, berkat kat mana? Berkat pada waktu pagi. Waktu pagi ini waktu yang Nabi SAW doakan khusus kepada kita. Ada satu doa ni tu imam tak payah baca, saya tak payah baca, kita pun tak payah baca. Doa ni hanya Nabi SAW saja yang baca kepada kita. Apa dia doanya? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umat aku pada awal pagi mereka. Berkati umat aku pada awal pagi mereka. Berkati umat aku pada awal pagi mereka. Maksud awal pagi ni, orang yang datang berpagi-pagian. Datang berpagi-pagian, dia datang untuk nak tunggu apa? Solat subuh. Okey, baik. So, waktu yang berkat. Sebab tu di sana, siapa yang datang awal tadi, kalau dia demai sebelum daripada azan, dia dapat apa? Al-intidaru solat qabla solat fahiyya solat. Siapa yang menunggu masuk waktu solat sebelum solat, dia telah pun mendapat pahala solat tu tadi, walaupun belum menunaikan solat. Untung siapa yang datang awal. Haji Syawal datang tadi azan belum. Okey, dapat pahala tu. Masih demai belum. Siapa amal lepas tu, dia tak dapat pahala menunggu, tapi dia dapat pahala menyambut panggilan. Di sana ada satu hadis, kalau siapa baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis apa? Hadis ni cerita tentang siapa nak jumpa Allah dalam keadaan jumpa seronok. Jumpa yang seronok, bukan jumpa tunduk kepala. Dua keadaan manusia ni ketika jumpa Allah. Saya sebutkan dua keadaan. Keadaan yang pertama dalam Surah Al-Qiyamah, Allah cerita wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri saat ketika mereka bertemu Allah, dapat pandang Allah ketika waktu tersebut, seronok yang teramat. Keadaan yang kedua, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu dapat tengok hari ketika manusia dibawa menghadap Tuhan mereka akan tundukkan kepala ke bawah. So ada dua kumpulan, satu kumpulan seronok bila dia jumpa Allah, satu kumpulan tunduk kepala ketika dia jumpa Allah. Baik, apa kaitan di antara orang yang seronok dengan orang yang tunduk ni? Di antaranya iaitu sebagaimana apa yang kita sebutkan tadi, hadis, siapa nak jumpa Allah dalam keadaan seronok, Allah suka dekat dia pun suka. Disebut radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha dekat dia ni, dan mereka juga akan jadi redha dekat Allah ketika mereka bertemu di hari akhirat kelak. Baik, siapa mereka ni? Antaranya disebut di dalam hadis yang sahih, siapa yang nak mati. Siapa yang nak mati, mati yang mulia, dia jumpa Allah dalam keadaan selamat sejahtera, maka jawablah panggilan
ketika dia dipanggil dan dia tunaikan solat di tempat yang dia dipanggil. Faham maksud di hadis ni? Maksud hadis ni iaitu mereka yang bila dia dengar azan, dia datang. Dengar saja azan daripada rumah dia, dah azan subuh dah. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, dia pun cepat-cepat pakai gelap duduk dalam bilik, lampu tidur saja, pakai baju sorong, kemudian ambil sikit minyak esen, sembuh kat badan sekali. Rupa-rupanya salah minyak esen, minyak lain habis sembuh. Sampai ke masjid, baru puasan pakai kain batik, ingat kain pelikat. Okey, contohlah pasal nak kalut ni. Nak kalut pasal apa? Pasal azan. Kenapa dengan azan? Allah panggil, setiap kali Allah panggil dia tak boleh duduk dah. Dengar saja azan, dah kalut. Dia kalut. Kenapa dia kalut? Azan dah panggil. Maka orang ni dia akan jumpa Allah dalam keadaan selamat sejahtera, sehingga ulama meletakkan hadis ini dalam bab siapa nak mati husnul khatimah, jawab panggilan ketika dipanggil dan datang di tempat yang dia dipanggil. Contoh kalian yang tinggal berdekatan dengan masjid ni, bila dengar azan daripada rumah kalian, tahu kat sini ya azan tu, tentu datang dekat sini. Kenapa datang? Allah panggil. Kat mana Allah panggil? Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Mari solat, mari menuju kejayaan. Maka dia jawab panggilan tersebut. Maka orang yang jawab panggilan ini orang yang taat pada perintah Allah. Maka Allah jadikan, Allah suka pada dia ketika bertemu, karena orang ni orang yang sentiasa menyahut panggilan aku. Hadis itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab orang yang bertemu Allah dalam keadaan muka berseri, dalam keadaan selamat sejahtera adalah orang yang menyahut panggilan dan dia datang pada tempat yang dia dipanggil, iaitu di masjid ketika waktu azan dikumandangkan. Baik. Kemudian apa lagi keberkatan yang kita ada, tuan-tuan? Keberkatan yang kita ada yang ketiga, kita duduk kat dalam majlis ilmu. Sebenarnya ni poin kuliah subuh kita ni. Waktu pagi di zaman Nabi SAW, apa Nabi buat waktu pagi ketika waktu subuh ni? Macam kita selesai bagi salam, apa yang Nabi buat? Itu yang saya nak cerita ni. Tapi pasal mukadimah panjang sangat, sampai 7.20 dah. Jadi cukuplah sekadar itu. Kita sambung kuliah kita sekali lagi lah nanti. Kita cerita tentang apa yang Nabi SAW buat setelah usai solat subuh bersama dengan para jemaah. Haji Syawal nak jemput pula tahun depan, bagi tahu kat saya. Sambung cerita yang lepas. Cerita dia pagi di zaman Nabi. Waktu pagi di zaman Nabi SAW kita nak tengok sahabat-sahabat pergi makan roti canai ke tak lepas sembahyang subuh. Dia pergi kena teh tarik tak. Di sebelah air keruh ada satu istilah, dia panggil bilas. Selesai solat ni, dia berkata, Ustaz jom, di mana? Kita pergi bilas dulu. Apa dia makna bilas? Lempak kat kedai, kena teh tarik dengan roti canai. Atau perkataan bilas. Okey, baik. Okay, so kita nak tahu. Okey. Baik, sahabat-sahabat rahimahullah, saya kira cukup sekadar itu. Saya pun maaf kalau ada sebarang kesilapan ataupun salah cara kataan yang tak sepatutnya saya sebut. Pagi besok saya akan menunaikan umrah, maka doakan mudah-mudahan selamat pergi dan balik. Dan saya juga doakan pada tuan-tuan semua, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi